Alright. Okay, Afsyah boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afta alaina hikmatan wa insyur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umrana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay, Alhamdulillah. Okay, right. So hari ni, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita nak masuk topik yang terakhir untuk tajuk ekosistem. Okay, topik yang terakhir dalam tajuk ekosistem ni, kita akan cerita pasal ekologi populasi tau. Okay, kejap ekologi populasi. Okay, kejap. Okay. Now, so hari tu kita dah cerita sekaligus untuk paya bakau. So hari ni saya nak terus cerita pasal ekologi populasi. Now, dalam ekologi populasi ni sebenarnya kita nak belajar apa dekat ekologi populasi ni adalah kita nak tahu kepadatan organisma. So kita nak tahu organisma tu macam mana. Okay, so hari ni kita nak belajar faktor-faktor yang mempengaruhi taburan populasi. Kita macam mana kita nak tahu populasi tu banyak atau sedikit. Kemudian kita nak tahu saiz populasi ni. Kita ada dua cara tau. Okay, saiz untuk mengkaji saiz populasi ni kita menggunakan teknik persempelan. Saiz populasi kita menggunakan nama dia adalah teknik persempelan. Okay, teknik persempelan ni ada dua tau. Yang ini yang korang kena dengar betul-betul. Pertama adalah teknik persempelan kuadrat. Kedua adalah teknik ni tangkap. Dah tangkap awak tanda. Lepas tanda awak lepaskan balik. Lepas awak dah lepaskan, awak tangkap balik. Tangkap semula. Okay, tips dia macam ni. Kalaulah kita menggunakan teknik persempelan jenis persempelan kuadrat, ini biasanya adalah untuk organisma yang tidak bergerak. Tidak bergerak. Atau bergerak lambat sangat. Sangat-sangat tidak bergerak. So biasanya kita buat yang ini contohnya adalah tumbuhan tau. Ini contoh tumbuhan. Kalaulah yang tangkap tanda lepas dan tangkap semula, ini adalah untuk haiwan. So far sampai sini okey tak? Okey tak? Okay, right. So saya teruskan. So saya assume korang faham sebab satu lagi dia pagi. So maybe pagi korang baru nak panaskan enjin. So saya assume korang tengah ambil masa nak panaskan enjin. So kita nak tahu macam ni tau. Bila kita cerita pasal taburan populasi, kita nak tahu berapa banyak organisma tu. Contoh paling senang saya nak katakan macam ni. Kenapa dekat Padang tu? Contoh kat Padang tu banyak sangat rumput. Katakanlah dekat satu kawasan tu yang panas terik, kenapa rumput tu sikit? So taburan populasi ni kita nak cerita adalah pasal kepadatan sesuatu spesies. Kenapa ada satu kawasan tu spesies tumbuhan tu sikit? Kenapa satu kawasan tu spesiesnya banyak? Kenapa haiwan tu banyak dekat sini? Kenapa haiwan tu banyak kurang dekat kawasan yang panas terik ataupun terlampau sejuk? So, taburan populasi ni orang kata dipengaruhi oleh faktor abiotik. So far okey tak? Macam saya nak bagi contoh senang manusia lah. Kenapalah kita tengok manusia ni banyak sangat dekat kawasan Khatulistiwa. Kenapa kita tengok kepadatan manusia ni kalau dekat Kutub Utara, kat Iceland bilangan penduduknya sikit. Kenapalah dekat padang pasir Gurun Sahara bilangan penduduknya ataupun manusia tu sedikit. So sebenarnya taburan organisma ni dia bergantung kepada faktor abiotik. So awak tengok kat sini. Kita nak tengok faktor tumbuhan ni banyak ke sikit dia bergantung kepada suhu, air, cahaya, pH tanah dan juga garam mineral. Tetapi kalau untuk haiwan ni typo tau. Kalau untuk haiwan dia dipengaruhi oleh 4 iaitu suhu, air, tempat membiak dan juga bekalan makanan. Question. Kenapalah untuk tumbuhan dan juga haiwan berbeza? Kenapalah kalau awak tengok sini kan? Kalaulah untuk tumbuhan dia perlukan cahaya. Tetapi kalau untuk haiwan dia tidak bergantung sangat kepada cahaya. Kenapa tumbuhan, faktor taburan dia nak jadi banyak ke sikit, bergantung kepada cahaya. Why? Untuk proses fotosintesis. Yes, very good. Terima kasih Puteri untuk proses fotosintesis. Okay, now yang tu paling senang. So katakanlah untuk haiwan, kenapa haiwan ni dia perlukan bekalan makanan?
macam heterotrof, macam katakanlah harimau. Harimau tu kena duduk satu kawasan, kawasan tu mesti ada banyak rusa ke ataupun ada banyak aqua, kancil ke, bayangkanlah macam tu. So kenapa dia perlukan ni? Tak boleh buat makanan sendiri. Yes, very good. Dia tak boleh buat makanan sendiri. Dia tidak boleh berfotosintesis. So far nampak tak kat sini? Kepadatan sesuatu organisma ini bergantung kepada faktor abiotik. And then faktor abiotik antara tumbuhan dan juga haiwan adalah sedikit berbeza. Ada persamaan sikit, ada berbeza sedikit. Okay, now kita teruskan. Katakanlah kenapa untuk tumbuhan, sekejap saya delete dulu. Okay, kenapalah untuk tumbuhan dia bergantung kepada suhu. Suhu ni pula dia tak boleh terlampau ekstrim, dia tak boleh terlampau panas, dia tak boleh terlampau sejuk. Katakanlah kalau suhu terlampau panas, apakah kesan kepada tumbuhan jika suhu tu terlampau panas? Okay, saya ambil sikit saya bagi awak nak panaskan enjin sikit. Suhu ni sebenarnya mempengaruhi dua tindakan biokimia. Pertama adalah proses fotosintesis. Kedua adalah tindak balas enzim. Okay. Now, dalam suhu ni biasanya suhu tumbuhan dia memerlukan, kita panggil dia ini adalah suhu optimum. Dia tak boleh terlampau sejuk, dia tak boleh terlampau panas. Dia just mesti ada julat suhu yang kita panggil yang tengah ni adalah suhu optimum. Okay, soalan saya. Apa jadi jika suhu tu melebihi suhu optimum? Maksudnya dekat 60 darjah Celsius. Kenapa suhu tu tak boleh terlampau panas? Tak boleh terlampau tinggi. Why? Jika suhu terlampau tinggi, sini suhu ni tinggi sangat, apa jadi? Katakanlah enzim. Katakanlah ini adalah untuk tindak balas enzim. Apa jadi? Enzim ternyata asli. Yeay! Enzim akan ternyata asli. So senang kata, kalau awak tengok daripada sini, enzim ni ada dia punya suhu optimum. Dia tak boleh terlalu sejuk, dia tak boleh terlalu panas. Jika terlalu sejuk pun, aktiviti enzim ataupun aktiviti fotosintesis akan berkurang. Okay, so kesimpulannya, tumbuhan dia bergantung kepada suhu kerana suhu mempengaruhi kadar tindak balas fotosintesis dan juga enzim. So far sampai sini okey tak? Okay? Alright. So air. Kenapa tumbuhan ni memerlukan air? Air ni paling penting untuk yang kita dah belajar pasal tumbuhan sampai 7 bab, is it? 7 ke 8? 8 bab. 8 bab tu. Apa kepentingan air kepada tumbuhan? Air ni diperlukan dalam proses apa? Fotosintesis. Yeay! Air diperlukan dalam proses fotosintesis. Dan juga air diperlukan, Zarfan masuk. Okay. Okay, Assalamualaikum Zarfan. Okay, air diperlukan dalam proses fotosintesis dan juga pengangkutan. Okay, kemudian air diperlukan dalam sokongan. Maksudnya tumbuhan herba nak bagi dia segar, dia bergantung kepada air. Contohnya macam sayur. Kalaulah dalam sayur, tumbuhan sayur tu kurang air, apa jadi pada tumbuhan tu? Kalau sayur kita letak je kat luar, dia tak dapat air, dia kurang air, apa jadi pada sayur tu? Kering. Yes, very good. Sayur tu layu, sayur tu kering. Itu disebabkan kalaulah tumbuhan yang herba, dia sangat bergantung kepada air untuk sokongan. Okay, now contoh katakanlah sumber air ni juga penting untuk tumbuhan. Jika kawasan tu terlalu kering atau terlalu sejuk. Okay, kepadatan tumbuhan adalah rendah. So basically tumbuhan ni banyak dekat kawasan yang banyak air. Okay, now cahaya. Cahaya ni very simple lah. Apabila cahaya ni penting, apabila banyak cahaya, banyaklah bilangan tumbuhan. Okay, senang kata kita ada dua jenis hutan. Satu adalah hutan hujan tropika, satu lagi hutan dekat kawasan US yang sejuk kat area Canada tu. Apa nama hutan tu? Ada satu hutan tu. Okay, hutan konifer. Kalaulah satu, macam kita dekat Satah Khatulistiwa, nama hutan kita adalah hutan hujan tropika. Tapi kalau hutan dekat kawasan yang sejuk-sejuk, macam
cerita Mak Saleh ataupun awak tengok cerita macam cerita Korea yang sejuk sikit tu, dia ada dia punya hutan dia. Okey. Dia ada satu hutan namanya hutan conifer. Kalau awak nak tengok taburan tumbuhan antara hutan conifer dan dia hutan hujan tropika, hutan kita tumbuhannya adalah lebih banyak berbanding hutan dekat conifer tu. Kenapa? Sebab keamatan cahaya dekat hutan hujan keamatan cahaya dekat hutan kita lebih tinggi. So maksudnya bila cahaya banyak, terima banyak cahaya, banyaklah bilangan tumbuhan. Sebab tu kalau awak tengok dekat Iceland, dekat tempat-tempat yang sejuk kutub utara, banyak tak tumbuhan? Tak. Tak, sebab dia tak ada keamatan cahaya. Okey, ini adalah something baru untuk awak. pH tanah. pH tanah ni penting untuk penyerapan nutrien tau. Jika tanah tu ekstrim terlampau dia berasid atau beralkali, dia akan menyebabkan penyerapan nutrien tu akan menjadi rendah. So senang kata kita nak pH tu adalah 7. Bila pH 7, penyerapan nutrien adalah tinggi. Okey. So katakanlah kalau pH tu terlampau berasid atau beralkali, dia akan menyebabkan tumbuhan tu apa? Kalaulah tanah tu terlampau berasid, kena hujan asid, bayangkan hujan asid kena kat tanah, dia akan mengganggu pH pokok tu. Apa jadi pada penyerapan nutrien untuk pokok tu? Kalau tanah tu terlampau berasid akibat daripada hujan asid, apa jadi pada kadar penyerapan nutrien oleh tumbuhan? Jika tanah itu terlampau berasid, maksudnya pH dia adalah rendah sangat, lagi rendah bawah 5. Apa jadi pada penyerapan nutrien oleh tumbuhan tu? Jadi rendah. Penyerapan nutrien adalah rendah. So senang kata kalaulah pokok tu dekat kawasan yang tanah dia sikit berasid, pokok tu kurus-kurus. Sebab dia kekurangan nutrien. Kalau awak nak pokok tu gemuk-gemuk, sihat, dapat penyerapan nutrien yang maksimum, kita nak kena, kebanyakan tumbuhan nak pH tanah yang macam mana? 7. 7, very good. Okay, so kandungan garam mineral. Okay, kandungan garam mineral pun dia memberi efek kepada tumbuhan tau. Maksudnya macam ni, katakanlah dekat luar ni kandungan garam mineral terlampau banyak. So maksudnya kat luar ni adalah kawasan hypertonik. Hypertonik adalah satu kawasan zat terlarut adalah banyak. Zat terlarut adalah banyak. Tetapi H2O, kalau zat terlarut banyak, kalau hypertonik, H2O, H2O dia macam mana? H2O dia macam mana? H2O dia macam mana? H2O adalah sedikit. Saya ulang slow-slow tau. Saya ulang lagi sekali. Okay, saya nak ulang macam ni. Kandungan mineral ni pun dia memainkan peranan penting tau untuk tumbuhan. Jikalau kita tanam pokok tu dekat kawasan yang hypertonik, contohnya kat kawasan air laut, bukan pokok bakau. Okay. Pokok tu akan mati. Kenapa saya kata kalaulah pokok tu ditanam dekat kawasan yang air masin, pokok tu akan mati. Why? Kenapa? Kenapa saya kata pokok tu boleh mati? Pokok durian awak tanam dekat air masin, dekat kawasan yang bermasin, banyak mineral, saya cakap pokok tu boleh mati. Kenapa? Kandungan garam yang tinggi. Kandungan garam yang tinggi tu, apa kesan kandungan garam yang tinggi tu pada pokok durian tu? Molekul air meresap masuk atau molekul air daripada tanah meresap masuk ke dalam tumbuhan atau molekul air daripada tumbuhan tu yang meresap keluar? Macam mana? Air meresap keluar. Yes, very good. Molekul air H2O yang meresap keluar. Kenapa? Sebab osmosis adalah proses molekul air daripada kawasan molekul air banyak ke kawasan molekul air sikit. Dekat luar, tanah tu hypertonik. Bila hypertonik, kita kata H2O sedikit. Dalam tumbuhan, H2O ni banyak. So, oleh itu molekul air akan meresap keluar. So, basically, kadar kandungan mineral dalam tanah pun memainkan peranan. Ini, contoh paling senang hypertonik ni adalah baja. Pernahkah saya cerita, kalaulah orang tu letak baja terlampau banyak, pokok tu lama-lama akan jadi layu. Okey, ini baja. Kenapa dia layu? Sebab air daripada pokok tu akan meresap keluar. Okey, now untuk untuk haiwan, saya buat laju ni. Sebenarnya nak ambil masa 45 minit je, lepas tu saya stop. So, untuk katakanlah untuk haiwan ni pula, haiwan ini dia pengaruhi oleh suhu
air, tempat membiak dan bekalan makanan. Sama juga macam tumbuhan tadi. Suhu tak boleh terlampau ekstrim. Kalau kita nak tengok banyak haiwan atau tumbuhan, biasanya adalah haiwan ni adalah dekat satah khatulistiwa. Okay, maksudnya bukan kawasan terlampau sejuk. Maksudnya kalau kat kawasan ekstrim sejuk, bilangan haiwan adalah sedikit. Okay, tetapi ada certain haiwan yang perlukan kawasan yang sejuk. Contohnya macam cacing atau siput. Air. Sumber air adalah penting. Senang kata, kalau awak tengok dekat hutan, macam Afrika lah, awak tengok cerita National Geography Afrika, kalau kawasan tu ada sumber air, haiwan tu akan bertumpu dekat kawasan yang ada sumber air tu. Okay, tempat membiak. Tempat membiak ni penting untuk haiwan. Contohnya macam saya ambil burung. Kalau burung dia nak membiak, dia buat sarang dekat mana? Pokok tinggi. Yeah, kenapa dia kena buat dekat pokok tinggi? Elakkan dari Sebab pemangsa. lagi sekali Puteri? Elakkan dari pemangsa. Yes, very good. Sebab dia nak elakkan daripada pemangsa. So senang kata, biasanya kalau lah haiwan-haiwan ni, dia sangat jaga anak dia kat mana. Okay, so itu adalah tempat membiak. Tu anak dia, kan? Lepas tu bekalan makanan. So ni macam saya cakap lah tadi, macam singa. Dia mesti hidup dekat kawasan yang ada banyak bekalan makanan. Dia banyak yang boleh dimakan. Okay, so now, ini kita dah tengok faktor-faktor yang mempengaruhi taburan. So faktor-faktor yang mempengaruhi taburan haiwan dan tumbuhan ada berapa ni? Kita lebih kurang ada 5. Sekarang kita nak tengok corak pattern populasi. Now yang ini sebenarnya baru untuk saya tahu. Corak pattern populasi macam ini macam geografi. Awak ingat tak geografi? Ada tak pernah? Saya dulu pernah buat macam peta. Ada. Kan macam rumah. Kalau ini macam perumahan, ini adalah rumah saya. Dekat sini maksudnya dia terancang, dia sekata. Kalau yang ni rawak ni saya nak bayangkan macam rumah-rumah kat kampung. Okay, so yang ini pun berkelompok dengan rawak ni pun sama macam kat kampung. Kalau rawak ni kat kampung, berkelompok ni saya nak bayangkan macam katakanlah rumah setinggan kat satu kawasan. Okay, so yang ini kita panggil dia adalah sebagai corak. Corak tu, corak taburan, ramai sangat manusia, bayangkan kita manusia. Cara dia buat rumah tu, corak dia punya pattern populasi. So kita ada berkelompok, kita ada rawak, kita ada sekata. Nah, berkelompok ni adalah kenapa disebabkan oleh taburan sumber tidak sekata. Maksudnya kat sini ada air. So dia fokus kat sini. Okay. Katakanlah kalau rawak. Rawak ni maksudnya dia bebas. Macam mana dia boleh jadi bebas? Sebab spesies ni kurang berinteraksi. Dia hidup style dia sendiri. Dia tak kisah. Okay. Kalau lah sekata, kenapalah ada yang sekata ni? Sekejap Delete. Sekejap lagi sekali Okay. Now, kenapa ada yang sekata? Sebab sekata ni, organisma ni sekata kat seluruh tempat. Sebab setiap individu ni bersaing. Maksudnya dia tak membazirkan kawasan. Semua kawasan tu dia conquer. Kenapa dia conquer? Sebab dia adalah sumber terhad. Maksudnya maybe dia berebut makanan. So kesimpulannya, taburan, corak populasi ada 3. Pertama adalah berkelompok. Kedua adalah rawak. Ketiga adalah sekata. So far sampai sini okey tak? Saya cuba nak maksimumkan masa ni. Okey tak? Okey! Teruskan. Right. Oh, yang ini. Tadi, yang ni tolong betulkan saya tau. Saya duk fikir macam mana saya jadi frekuensi. Nanti awak tolong saya tengok balik frekuensi tu. Saya sangkut kat frekuensi. Nah, macam ni. Kita nak tahu dia padat ke tak, of course kita ada formula untuk mengira kepadatan. So, bila kita cerita pasal ekologi populasi, sebenarnya kita untuk mengkaji saiz populasi dan juga kepadatan. Okay, so saiz populasi dengan kepadatan ni berbeza sikit. Kalau saiz populasi adalah bilangan organisma yang terdapat dalam satu populasi. Okay, kalaulah kepadatan, macam saya nak katakanlah kepadatan puncak alam. Saiz ni dengan katakanlah dekat hijau, macam mana? So kita kata puncak alam ni adalah lebih padat sebab rumah tu rapat-rapat. Ataupun saya nak buat macam ni lah, tu tak best. Kepadatan perumahan. Contohnya kalau rumah saya adalah rumah kluster. Dia berkelompok-kelompok. So maksudnya bilangan rumah tak banyak kalau perumahan jenis kluster ni. Tapi kalau perumahan jenis teres, semua panjang macam tu, itu kita kata bilangan rumah adalah banyak. So katakanlah kawasan tu, saiz kawasan adalah sama. Katakanlah 10 ekar, 10 ekar.
Tapi bilalah rumah yang macam rumah saya, rumah kluster, bilangan rumah tak banyak. Berbanding dengan rumah teres yang panjang tu. Okay, so itu kita kata adalah kepadatan. Kepadatan adalah bilangan individu sesuatu spesies per unit habitat. Okay, so macam mana kita nak kira saiz populasi dengan kepadatan? Kita menggunakan teknik persampling. So, kita nak kira benda ni. Okay, kita nak kira saiz dengan kepadatan, kita kena ada formula, kita kena ada cara. So, cara untuk mengira saiz populasi dan kepadatan, kita namakan dia sebagai teknik persampling. Teknik persampling ada dua. Satu adalah teknik persampling kuadrat. Ini tadi saya kata untuk haiwan ke untuk tumbuhan? Haiwan ke tumbuhan? Tumbuhan. Ikut. Ini adalah tumbuhan sebab dia tidak bergerak. Ini adalah untuk haiwan. Okey, yang ni kuadrat ni kita cuba buat tau. InsyaAllah. Nah, ini macam ni. Kita ada satu macam frame rangka. Okey. Biasanya dia adalah 1 meter darab 1 meter. Okey, kita tak pakai 5 meter. 5 meter makin besar saiz kuadrat tu sebenarnya dia punya ketepatan bacaannya adalah kurang. So yang standard size yang biasa kita ada kat sekolah adalah 1 meter darab 1 meter. Yang ini kecil ni very small. Ni sebenarnya lebih accurate ni sebab saya tengok saiz ni adalah kecil. Sebenarnya kita boleh buat sendiri. Okay? Tapi yang ada kat sekolah kita ada 1 meter darab 1 meter. Maksudnya dia dah siapkan. Dah siap, kita tinggal letak je. Letak. Okay. Now, so dekat sini kalau awak tengok kat sini, daripada yang ini, biasanya kalau kita pakai teknik persampling kuadrat ni, kita boleh kira frekuensi, kepadatan dan juga peratus. Frekuensi yang ini, bilangan kuadrat mengandungi spesies yang dikaji. Okay, jumlah bilangan kuadrat yang digunakan. Okay, now katakanlah kalau untuk tangkap tanda yang dan lepas, ini dulu saya main simulasi je tau. Saya suka main simulasi je. Sebabnya dulu saya pernah buat, tapi masalahnya kita dekat sekolah, kita tak banyak haiwan tau. Maksud saya nak kaji siput tapi siput tak banyak. Okay, now tapi kita orang pernah buat secara simulasi. Maksudnya kali pertama korang tangkap, bayangkan kali pertama korang tangkap siput. Siput ni mula-mula kita tangkap, kita dapat 5 siput. So 5 siput ni, 5 siput, je siput pun sangkut. 5 siput, bayangkan awak ada siput 1, 2, 3, 4, 5 siput. So kita dapat 5 siput ni, semua siput ni kita tanda. Dah 5 siput ni kita tanda, lepas tu yang ini semua kita lepaskan. Okey, mula kita tangkap, kita tanda. Biasanya tanda kita pakai penanda yang tidak membahayakan macam nail polish. Okey, so yang tak bahaya. So kita lepaskan, lepas 2 minggu kita tangkap balik. Katakanlah lepas 2 minggu kita tangkap balik, sekali kita dapat tangkap, bayangkan sekali kita dapat tangkap adalah 7. Tapi masa yang kita tangkap 7 tu, okey, tangkap 7, cuma ada 2 je yang bertanda. Okey, ni tangkapan kali kedua. Ni tangkapan yang kali kedua. So cara kita nak kira adalah, okey, tangkapan yang pertama tadi kita dapat berapa ni? Tangkapan pertama kita ada berapa? Ni berapa? First time kita tangkap ni berapa siput? 5. Yes, so 5. So second time kita tangkap ni, second time dapat berapa? Tadi kita sepatutnya saya nak buat 7 kan? Sorry. Saya cakap 7 tapi saya buat ni. Okay, kita dapat adalah 7. Okay, so ini adalah 7. Kita bahagi, tapi bahagi tangkapan kedua yang bertanda je. So kali kedua kita tangkap yang bertanda je ada berapa? Pertama kali kita tangkap 5. Second time kita tangkap ada 7 ekor. Ni, second time ada 7 ekor. Dari 7 ekor, nak tengok yang bertanda je. So dari sini, berapakah yang bertanda? Dari 7 ekor, berapa yang bertanda? 2. Yes, yang bertanda ada 2. So, ni salah ni. 5 darab 7. Mariana, bismillahirrahmanirrahim ya. Formula dia adalah macam ni tau. Tangkapan pertama darab tangkapan kedua.
bahagi dengan tangkapan kedua yang bertanda. So yang bertanda kita ada 2. So dapat bahagi 2. So 5 darab 2 kita dapat 14. 14 bagi 2 kita dapat 7. So maksudnya kepadatan dia adalah 7. Ini tak apa, nanti korang buat dia punya latihan. Alright. So ni dah. Oh yang ini, yang ni. Saya sangkut kat sini tau. Jom kita tengok Right. Now, ini adalah bacaan dia tau. Bila kita kata dia punya bacaan, ini dalam buku teks awak pada muka surat 153. Shooting, terror kan? Korang semua terror lah. Tolong kira yang frekuensi. Tengok yang ini kita pakai data yang dia dah bagi. Okay. Now, data yang dia dah bagi macam ni. Bila dia kira kepadatan, katakanlah kita pakai 10 kuadrat. Sebenarnya lagi banyak kuadrat lagi bagus sebab dia akan memberi bacaan yang lebih accurate, tepat. So kita bayangkan kuadrat pertama, kita ada 3 rumput. Maksudnya macam ni, kita bayangkan tempat kawasan yang kita nak kaji adalah padang sekolah. Dekat padang sekolah, kita nak kaji sejenis spesies tumbuhan paling special. Bayangkan spesies tumbuhan tu adalah spesies tumbuhan X. So kita pakai kuadrat. Kuadrat yang pertama, kita dapat dalam kuadrat tu ada 3 tumbuhan. Kuadrat yang kedua, kita ambil mana-mana secara rawak ada 2. Kuadrat yang ketiga, dia ada 4. Kuadrat yang seterusnya pun dia ada 2. Okay. So macam mana kita nak kira kepadatan? Awak tambah semua ni. Dapat 30. So 30 bahagi dengan 10 darab 1 meter square. Kenapa meter square? Kenapa meter square? Kenapa meter square? Sebab kuadrat ni 1 meter darab 1 meter. So therefore kat sini kita panggil dia sebagai meter square. Bahasa Melayu panggil apa? Meter square square ni persegi. Thank you so much. Okay. So itu dah tak ada masalah kan? So sekarang masalah saya kat sini. Peratus pun tak ada masalah. Peratus kita dapat jawapannya adalah 30%. Frekuensi. Dia kata kat sini frekuensi jawapan dia adalah 70. Yang ni awak tengok formula dia kata macam ni. Okay. Apakah yang dimasukkan sebagai frekuensi? Bilangan kuadrat yang mengandungi spesies. Awak tengok tau. Ini adalah kotak nombor 1, kuadrat 1. Ada tak spesies? Dia ada tak ada je. 0.3. Ada spesies tak? Adalah kan? Semua ada. Perasan tak? Ini ada. Maksudnya, macam ni tau. Kuadrat nombor 1, ada tak tumbuhan dalam kuadrat nombor 1? Ada. Ada. Macam ni. Okay. Macam ni. Kalau dia ada bacaan, 3, 1, 4, 2, 4, 1, 5, 4, 3. Maksudnya semua kuadrat tu ada tumbuhan. Ni tolonglah betulkan saya. Saya tengok formula je ni tau. Okay. Kita nak kata kuadrat nombor 1. Kuadrat nombor 1, ada tak tumbuhan kuadrat nombor 1? Ada tumbuhan tak dalam kuadrat ni? Ada. Lepas tu awak tengok semua bacaan, semua kuadrat daripada kuadrat nombor 1 sampai kuadrat nombor 2 ni, semua ada bacaan tak? Ya atau tidak? Ya. Yes. Ya. So ini ada bacaan, ini semua ada bacaan. So yang ini semua kita kira 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. So kita ada berapa? Kita ada 10 kan? 10 frekuensi, cara kira frekuensi adalah this one. Tengok frekuensi. Bilangan kuadrat yang mengandungi spesies. So tadi spesies dia adalah 10 kan? 10, berapakah bilangan kuadrat yang kita ada? Kita pakai berapa kuadrat? Berapa kuadrat kita pakai? Berapa kuadrat? Yes, kita pakai 10. So kalau cara kira dia, yang ni awak tolong betulkan saya, bukan 10 bahagi dengan 10 darab dengan 100 ke? Sebab semua ada. Betul tak? Shooting. Okay, yang ni saya holdkan dulu. Nanti shooting just tolong checkkan untuk saya.
kalau dalam buku teks jawapannya adalah dijawabkan, bagi saya jawapan dia 70. Tapi kalau saya tengok skema ni, saya tengok jawapan dia frekuensi adalah bilangan. So kalau ikut bilangan saya fikir sini satu, 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 semua dia. Satu, satu. So bila semua satu-satu dia 10. So berapa kuadrat? 10. So 10 bagi 10 darab 100, so kita dapat sepatutnya 100%. Okay, right. So ni tak ada masalah. Tak, yang ni nanti korang cek balik Nanti saya bagi soalan. Saya ada satu soalan Google Form. Saya bagi sebiji soalan yang ni. Nanti saya bagi soalan Google Form ni. Tapi saya rasa saya bagi Google Form tu besok kot. Saya baru set up 10 soalan. Saya nak bagi 20 soalan. Okay, so untuk minggu ni, untuk mengurangkan awak punya stres, saya bagi soalan semua dalam bentuk Google Form. Is it okay? Okay. Okay, saya rasa macam tak sempat je saya nak masuk bab baru ni. Sekejap Hide on. Sebab ada lagi berapa minit ni? Ada 4 minit. Okay, so sekarang saya nak pakai tumbuhan ni pula. Tumbuhan ni dalam buku teks awak adalah pada muka surat 196. So pada muka surat 196, kita nak bayangkan macam ni tau. 196 pula. Yang ni lah. Sorry. 195. 195 ni tadi macam saya cakap. Okay. Macam mana korang nak kira? Macam mana nak kira? Kita ada tangkapan pertama adalah 36. Tangkapan kedua 40. Dalam 40 tu ada 12 bertanda. So macam mana kita nak kira? Mana darab mana? P, tangkapan haiwan pertama adalah 36. Tangkapan haiwan kedua adalah 40. Tangkapan haiwan kedua yang bertanda adalah 12. So, macam mana nak kira? 36 darab 40 bagi 12. Ya, 36 darab 40 bagi 12. So, dapatlah jawapannya 120. Okey, apakah bahan yang anda gunakan untuk menanda organisma ni? Cat kuku. Kenapa saya kata elok pakai cat kuku? Kenapa tak pakai cat yang lain? Tak menyakitkan organisma. Ya, tak menyakitkan organisma. So, yang ni laju ya. Nyatakan interaksi yang berlaku antara organisma yang dikaji dengan faktor biosis dengan abiosis. Kalau biosis adalah antara benda hidup. So, maksudnya serangga tu dia makan serangga kecil. Ni adalah benda hidup. Kalau dia berlindung daripada cahaya matahari, ini adalah faktor abiosis. Okay. Now, kita tengok kat sini. Apakah nyatakan keperluan asas? So, keperluan asas mestilah dia perlukan oksigen, makanan dan juga air. Right. So, kita teruskan. Now, yang ini. Saya cuba lukis Bismillahirrahmanirrahim. Ni Adam tak ada, kalau tak saya paksa dia suruh kira. Tapi sebenarnya korang boleh kira ni, tapi korang tengah lemau ni. Rasa tak sempat ni, tak boleh lah. Kena masuk esok juga sikit ni. Saya takut korang tengah lambat panas. Okay, ini adalah P, ini adalah Q, ini adalah R, ini adalah S, ini adalah T. So, Pleurococcus ni adalah ulat. Korang pernah panjat pokok tak? Tak. Okay. Kalau korang pernah panjat pokok, pernah tak? Tak pernah? Pernah. Kalau korang panjat pokok, korang paling takut sekali bila panjat korang terpijak dekat bahagian dahan yang hijau-hijau tu. Sebab dia adalah kulat licin. Ingat tak? Yang itu adalah kita panggil dia adalah Pleurococcus. So senang kata, kalau Pleurococcus ni dia suka tempat yang tak terlalu panas. Okey, kenapa? Sebab dia perlukan dia punya kulit kayu tu mesti dalam keadaan lembap. Kalau lah tempat yang kayu tu panas, kena cahaya matahari direct, biasanya awak tak jumpa kulat kat situ. Kenapa? Sebab biasanya dekat tempat batang kayu yang kena cahaya matahari direct, biasanya dekat situ dia punya bark ataupun kulit kayu akan terkopak. So biasanya bila kulit kayu terkopak, ulat jenis Pleurococcus tu takkan duduk kat situ. So kita tengok macam ni. Okay, ini adalah batang kayu yang ada Pleurococcus tau. So kita tak nak tengok antara batang kayu ni, antara P, Q, R, S ni, S dengan T ni, mana satukah kepadatannya yang banyak. Okay, sebelum tu kita tengok apakah itu Pleurococcus.
Sclerococcus ni sebenarnya adalah sejenis alga hijau, alright, yang tumbuh dekat batang pokok, dekat kulit pokok tau. So biasanya dia suka kawasan yang lembap dan terlindung daripada cahaya matahari. Tetapi dia perlukan cahaya tapi tak boleh terlampau banyak. Alga ini membiak dengan pantas melalui sel vegetatif. Okay. So kita tengok kat sini. Daripada sini kita tengok bacaan yang paling tinggi ataupun kepadatan kulat ini yang paling tinggi adalah di Q. Okey, paling sikit adalah di R. So kita tengok dekat Q ni paling banyak tumbuhan ni. Kita tengok dekat R ni pula paling sikit. Okay. Second banyak adalah dekat S. S ni banyak. Lepas tu dekat P tu dah jadi sikit. Dia jadi half. 50. Okay. Katakanlah dekat T, T45 sikit lagi. So kita nak kata kepadatan macam ni. Senang kata, awak ada satu dahan pokok, kita nak tengok kulat tu. Bila kita tengok, dekat bahagian Q ni, dekat almost 90%. Dekat bahagian S ni, 75%. Tapi yang tengah-tengah ni, ini paling sikit, iaitu hanyalah 40%. Okay, so kita nak tengok kenapa dia jadi macam tu. Okay, soalan nombor satu. Okay, soalannya, kuadrat manakah yang menerima cahaya matahari paling tinggi? Mana satu yang terima cahaya matahari paling tinggi? Kuadrat manakah yang menerima cahaya matahari paling tinggi? U. Mana? Kalaulah kata kulat ni, dia suka matahari tinggi ke rendah? Rendah. Okey, dia suka cahaya matahari yang rendah. So senang kata macam ni, kalau cahaya matahari ni tinggi, ni pening lah ni. Okey, macam ni. Bila cahaya matahari terlalu tinggi, kepadatan adalah kurang. Bila cahaya matahari adalah rendah, okey, kepadatan adalah, cahaya adalah rendah, kepadatan adalah tinggi. Okay, now, so soalan saya, kalaulah dia dapat cahaya matahari yang tinggi, okay, jawapan dia mana satu? Kepadatan yang rendah yang mana satu? Q, R, S atau T? Saya padam Teka tau, teka. Saya berhenti sampai sini je. Hari ni saya berhenti sampai sini. Saya rasa saya kena sambung besok lah. Okay, bila cahaya matahari tinggi, kepadatannya adalah rendah. So antara ni, P, tengok P, yang ni tak payahlah tengok jawapan ni. Dia bagi awak confused. P, Q, R, S dengan T. Kalau cahaya matahari tu terlampau terik, kepadatan tu rendah. Awak teka. Okay. Mana satukah antara P, Q, R, S dan T, mana satukah yang terdedah dengan cahaya matahari paling terik sekali? R. Yes, jawapannya adalah R. Kenapa R? Sebab dekat sini bilangannya paling sikit. Is it okay? Now, kita kata kat sini, bila dia dapat cahaya matahari dia rendah, awak rasa kepadatan dia tinggi ke rendah? Tinggi. Yes, tinggi. So, mana satu kepadatan dia yang tinggi? Q. Yes, kalau saya boleh jawab antara yang tinggi ni, saya boleh jawab antara Q dengan S tau. Tapi kalau kita kata nak yang paling tinggi, saya ambil ni. Ni. Ini dapat cahaya yang sikit. Okay. Yang ini pula, dia dapat cahaya yang banyak. Okay, macam ni tau. Okay, soalan ni adalah sangat tricky. Saya ulang tau. Pokok ni, tumbuhan ni, kulat ni, dia hidup dekat kulit pokok. Kalaulah kulit tu keras, okay, kulit pokok tu merekah, kulit tu akan jatuh. Bila kulit tu akan jatuh, kulat tu akan mati. So, kulat ni adalah satu organisma atau organisma yang dia fragile tau. Sebab dia bergantung kepada perumah. Dia macam saprofit. Dia perlukan pokok tu untuk dia menjalankan fotosintesis.
Subprofit pula, bukan subprofit. Apa yang kita kata? Subprofit lah, subprofit. Dia duduk kat atas pokok tu. Subprofitism, is it? Okay. So, kita nak bayangkan dia perlukan cahaya matahari. Tetapi cahaya matahari tu tak boleh terlampau ekstrim. Sebab dia bergantung kepada kulit pokok. Kalaulah terlampau panas, kulit pokok tu akan merekah. Dia akan jatuh. Sebab tu, dekat sini, ulat tu dia boleh hidup dekat kawasan cahaya matahari dia yang rendah sikit. Okay? So, dekat sini jawapannya adalah Q, kepadatan cahaya yang tinggi. Sini jawapannya adalah S. Cahaya yang rendah sini, jawapannya sini adalah Q. Okay. Now, so saya berhenti dulu sampai kat sini. Yang ini saya akan sambung besok. Saya rasa macam korang confused tapi tak apa. Saya buat lagi sekali esok kita buat latihan. So maksudnya bab 10 saya minta maaf. Bila kita raya haji? Oh God, saya dah tersalah tarik. Subhanallah. Bila kita raya haji? Saya dah tertarik sampai Ogos. Astaghfirullahalazim. Raya haji hari apa? Selasa. Raya haji hari, raya haji hari Selasa. 20 Korang nak buat kuih raya kan? Tak ada. Korang nak buat? Assalamualaikum Amal. Ya Allah, ya Tuhanku Amal. Bagusnya masuk Amal. 5 minit je lagi ni Ma. Asal habis. Okay, now. Tapi tak apa, terharu awak masuk. Okay, saya nak tanya awak ni. Saya nak buat satu kelas je. Saya rasa macam korang nak raya haji, at least korang buat kuih. Ada tak cikgu lain dah buat kelas? Nak plan minggu depan cuti? Tak ada. Tak ada. Belum lagi. Belum lagi. Okay, so saya tanya awak baik-baik. Awak nak sebelum raya haji atau lepas raya haji? Belum. Belum? Tak buat kuih ke? Tak. Okay, kalau macam tu sebelum raya haji minggu depan kita buat kelas hari Isnin lah. Raya haji hari Selasa. Kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba pula la ilaha illallah Mardiana, pandai. Okay, raya haji 20 hari bulan So saya buat hari Isnin kelas tambahan nak masuk bab 10. Okay, right. So kesimpulannya hari ni kita belajar untuk Amma yang baru masuk, terharu. Okay, kepimpinan melalui tauladan. Kan? Okay, so kita hari ni kita cerita pasal ni tau. Ekologi populasi. Dalam ekologi populasi ni kita cerita ada faktor-faktor yang mempengaruhi populasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi populasi ni kita panggil dia adalah sebagai faktor abiosis. Okey, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi populasi? Populasi kepadatan sesuatu tumbuhan dia bergantung kepada apa? Kalau untuk tumbuhan, dia bergantung kepada apa tumbuhan? Nak jadi tumbuhan tu banyak, dia bergantung kepada apa? Air. Yeah, very good. Dia bergantung kepada suhu tumbuhan. Dia bergantung pada suhu, air. Lagi? Macam ada 5. Cahaya. Lagi? pH tanah. Yes, pH tanah. Ada satu lagi Kandungan mineral. mineral. Yeah. Kandungan mineral. Saya kena study balik lah soalan tu. Saya kalau awak senyap tu saya takut tau. Kalau haiwan, nanti saya tengok balik and then saya ada soalan passive question. Esok kita buat soalan passive question. So basically kita boleh lagi faham pasal persampulan kuadrat dengan tangkap, tanda dan lepas. Saya rasa kalau kita buat latihan kita okey. Okay, so esok kita buat latihan. Sebenarnya saya nak buat latihan hari ni tapi saya tengok masa tak sempat so saya postpone besok Now, so kalau haiwan, nak bagi haiwan ni banyak. Haiwan ni sebenarnya dia punya populasi kepadatan ni dia bergantung pada sumber apa? Dia bergantung pada faktor abiosis apa? Suhu, air, Suhu, bekalan makanan. suhu, air, bekalan makanan dan tempat membiak. Bekalan makanan dan tempat membiak. Okay, corak populasi ni ada 3 jenis tau. Satu yang macam ni. Saya tunjuk rapat macam ni. Kalau corak populasi jenis yang macam ni, kita kenali dia sebagai apa ni?
Yeah, berkelompok. Terima kasih. Faham juga awak lukisan saya. Okey, satu lagi kalau kepadatan jenis macam ni. Ini kita panggil kepadatan jenis apa ni? Corak populasi jenis apa? Apa? Kata. Sekata. Ini adalah sekata. So ini corak populasi tau. Ni macam rumah lah tempat dia punya corak pattern populasi. Kalau pattern tu sekejap macam ni. Ini apa? Rawak. Yes, ini adalah rawak. So senang kata ini adalah corak populasi. So corak populasi kita ada 3 jenis. Satu adalah berkelompok, satu adalah sekata, satu lagi adalah rawak. So kita tengok rumput. Kalau rumput X sekata macam ni je maksudnya berkelompok. Kalau dia rata semua seragam, ini kita panggil dia sekata. Kalau dia sana sini, itu kita panggil dia sebagai rawak. So kita nak tahu saiz populasi ni. Okay, alright. Kepadatan populasi ni, kita ada kaedah untuk nak anggar dia punya populasi, kepadatan populasi. So kita menggunakan teknik apa untuk menganggar populasi? Nak anggar populasi. Okey, yang ni menganggar populasi ni kita panggil dia adalah teknik persempelan. Menganggar populasi kita menggunakan teknik persempelan. Teknik persempelan ni ada 2. Satu adalah persempelan kuadrat. Persempelan kuadrat ni pakai 4 segi ni. Kat sekolah ada. Okey, dia bergrid macam ni. Satu lagi tangkap, tanda dan lepas. Awak tangkap siput tu, awak tanda dia pakai nail polish. Lepas tu awak lepas 2 minggu, awak tangkap semula, lepas tu awak kira balik. Okay, now katakanlah saya nak mengkaji kepadatan satu jenis tumbuhan. Apakah kaedah persempelan yang sesuai? Persempelan kuadrat atau tangkap tanda lepas ni? Atau tangkap semula? Mana satu? Kuadrat. Yes. Kalau yang ni biasanya adalah untuk tumbuhan sebab tumbuhan tidak bergerak. Kalaulah macam siput kita sesuai guna apa? Kalau saya kata ikan sesuai kat kolam. Ikan kat kolam tak sesuai. Kalau ikan tu kita sesuai pakai apa? Tangkap tanda. Yes, tangkap tanda dan lepas. Sebenarnya kita boleh buat pakai ikan tapi masalahnya siapa lah larat tangkap kalau ikan dekat puncak alam dekat kolam tu kan, dekat tasik tu. Tah bila tak nak habis dia kan. So ini adalah cara mengkaji populasi. So untuk esok saya minta maaf, saya rasa saya boleh faham perasaan cikgu matematik awak bila saya cerita pasal matematik ni kan. So saya takut saya salah tapi esok saya sambung lagi sekali adalah yang bahagian mengira. Sebenarnya hari ni saya nak buat yang ini tau. Saya dah scan dah ni, dah semangat dah. Saya nak buat latihan yang ini. Tapi tak apa. Yang ini kita sambung esok. Nak kira yang ni Yang ni kan saya bagi satu soalan. Kita nak kira pasal frekuensi. Ni kan. Saya bagi satu soalan. Sekejap ni density. Ni kan. Okay. Tadi awak kita sangkut kat sini, frekuensi. Okay, kalau kat sini, yang ni sebab saya ingat saya buat dengan Afai tau. Dengan Afai, lepas tu dengan Syuking, dengan Aiman. So sebab tu saya boleh ingat. Saya tak nak tinggalkan awak dalam keadaan pening. Frekuensi, dia cakap macam ni. Kalau frekuensi adalah bilangan individu. So kita nak kira mana satu yang ada. So yang ada adalah nombor 1 ni ada 1. Yang ni tak ada kan? So ni tak kira. Ini ada. Ni ada. Ni ada. Ada. So berapa tumbuhan yang ada dalam, ada 10 kuadrat. Berapa tumbuhan yang ada dalam kuadrat tu? Dalam 4. Tu kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kejap. Salah kira ke ni? Jom kita buat sama-sama. Make sure saya nak. Sekali tak ada jawapan. Jawapannya 60. Kenapa 60? 9 tak ada. 9 tak ada. Okay. So, jawapannya adalah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, cara dia kira adalah 6. 6 yang ada je. Dia kira 6 bahagi total kuadrat. Kita pakai berapa kuadrat? 10. 10. Lepas tu darab dengan 100. So, dapatnya jawapannya mana satu? C. Jawapannya adalah C. Logik tak tadi saya kata semua kuadrat 10 tu ada jawapannya 100%. Faham tak logik saya? Faham kan? Tapi dalam buku teks tu dia kata 70. So saya sangkut kat situ lah.
Kalau saya salah, awak tolong bagi tahu saya kita sangkut kat situ, so besok kita sambung yang bahagian yang itu. Okay, so thank you so much. Saya minta maaf sebab ambil masa awak 6 minit. Sepatutnya saya nak habiskan awal, tapi sebab ada benda di luar kawal kan, macam soalan yang macam ni. Saya dah study ni sebenarnya semalam, tapi sangkut juga, so saya minta maaf. So itu sahaja. Do you have any question? Do you have any question? So far okay kan? Saya sebenarnya saya excited macam ni tau. Saya excited nak masuk bab baru sebab saya dengar. Saya rasa ada rasa insecure juga. Saya dengar fizik dah nak habis. Kimia berapa bab lagi? Dah habis. Dah masuk kelas. Dah habis. Fizik habis, kimia habis. Kimia dah habis? Kimia habis dulu. Kimia dah nak habis. Dah nak habis. Bayu tahu tak kita berapa bab lagi? Tahu. Berapa? 4. Yeah, Bayu ada 4 bab lagi. So saya ada rasa nervous sebab kita lambat. Tapi saya nak buat saya fikir ini style saya, tapi of course saya ada rasa takut, faham tak? Kita nak ikut pace kita. Tapi of course kita akan rasa insecure sebab orang lain habis. Awak faham tak perasaan saya? Faham. Tapi saya tak nak terlampau push awak sampaikan, faham tak? Push awak, saya habiskan syllabus tapi satu apa tak faham. Saya tak nak bila saya kata kita habis dah 13 bab, tapi bila saya tanya balik satu apa korang tak faham. So dia punya the thrust is there. So tapi konon ini adalah ayat untuk comfortkan saya tau. Kita dah start buat ulang kaji tingkatan 4. Sebab tu saya nak pakai guru muda. Tingkatan 4. So hopefully korang dah tengok video tu, video kawan-kawan awak tu semua. Hopefully kita harap nanti saya akan buat checklist lagi sekali. Kita dah habis 2 bab form 4 ulang kaji. Saya assume akhir bulan 7 ni kita dah habis ulang kaji tingkatan 4 5 bab. Maksudnya kita dah habis bab 2, 3, 4, 5, 6. So macam mana kita nak tahu kita dah habis ulang kaji tu? Awak kena tengok video tu sampai faham dan saya akan bagi soalan objektif dalam bentuk Google Form. Is it okay for you? Boleh tak awak okay dengan saya? Okay. Okay. Alright. Maksudnya kalau orang tanya, ini saya akan kena query ni. Sebab saya sepatutnya kena habis bab bulan 8. Tapi saya ada 4 bab lagi. Dia akan query saya, kenapa tak habis lagi? Saya cakap along the way kita lambat sikit, tapi along the way tu kita dah buat ulang kaji tingkatan 4. Okay tak? Okay. Tapi korang jangan tipu saya, korang buat ke tak ulang kaji tu? Korang tengok tak video kawan awak? Tengok. Alright. Kita sambung kita punya sembang esok sebab korang ada kelas lain. So saya minta maaf dengan awak dan saya minta maaf sebab saya lambat dengan awak. Saya cikgu, saya lambat sikit. Tapi insyaAllah saya rasa kita boleh habiskan benda ni. By hook or by crook, we have no choice kan. Kita kena habiskan. Okay. So awak tahan tau dengan saya. Alright. Okay kan? Okay. Pak, awak rasa tak saya punya nervous?